penuh dia ialah Abu Ali. Okey, Abu Ali Al-Husain ibni Abdul Allah ibnu. Okey. Uh, itu nama penuh dia lah. Kalau kita tengok nama panggilan dia yang semua orang kita semua tahu, semua pun pernah dengar nama dia, nama dia ialah Ibnu Sina. Okey. Ibnu Sina ataupun kalau kita tengok dalam di barat Mas Saleh panggil dia Avicenna. Okey, Avicenna ni kalau kita tengok dekat Shah Alam kita ada hospital Avicenna kan. Okey, hospital Avicenna tu dia ambil sempena nama dia lah sebab dia ni adalah tokoh ilmuwan Islam dan tokoh perubatan Islam dan tokoh perubatan dunia lah. Okey. Banyak perkara yang dia buat dekat dalam perubatan. Terlalu banyak perkara. Kalau kita tengok dia ada 400 buah buku yang dia tulis pasal perubatan. So 400 tu terlalu banyak. Tapi banyak buku yang dah hilang lah. Yang sekarang ni yang masih ada buku dia yang dia tulis, yang masih ada digunakan sampai hari ni di semua universiti, termasuk universiti di Malaysia juga. Ada 250 buah buku. So dia ni lahir pada belum tahun 1000 lagi, 980 Masihi lah. 980. Maksudnya sekarang ni tahun 2023, dia lahir lebih kurang 1400 tahun yang lepas. Dah lama dah. Tapi ilmu-ilmu yang dia dapat, yang dia ada, masih digunakan untuk mengajar doktor-doktor kita sampai ke hari ini. Ada 250 buku yang masih digunakan secara aktif dekat semua universiti. Semua universiti, dan mungkin juga ilmu-ilmu sains yang belajar di sekolah, banyak juga yang daripada buku-buku Ibnu Sina ni. So Ibnu Sina ni dilahir pada tahun 980, after Masihi ya. Right. Dia dilahirkan di Uzbekistan. Kalau dulu dia panggil Parsi, kerajaan Parsi, tapi salah satu sebahagian kecil daripada wilayah besar kerajaan Parsi. Tapi kalau kita tengok dia punya tempat yang sebenarnya, kalau located sekarang ni, kalau kita nak ni, dia di Uzbekistan. Di Uzbekistan. So muka dia macam orang Uzbek lah. Right, macam orang Uzbek. Bapak dia memang seorang ulama lah. Bapak dia memang seorang ulama. Dan mak dia pula berasal daripada kerajaan Parsi juga. Tapi kalau kita tengok, kalau sekarang ni mak dia berasalnya daripada tanah Afghanistan. So dia memang berdarah dekat tengah-tengah tu lah. Arab Tengah yang belah atas sikit. Bukanlah tempat tanah Arab yang Mekah, Madinah, Israel ni semua ni kan. Tapi dia di atas sikit lah. Pendidikan dia pada awal dia ni belajar dekat kampung kan. Pada mulanya kecil-kecil belajar dekat kampung dia, tapi dia ada satu minda yang hebat. Dia boleh mengingat banyak perkara, menghafal banyak perkara ketika dia masih budak-budak lagi. Dan dia telah menjadi hafiz Al-Quran pada umur 10 tahun. Pada umur 10 tahun. Kalau kita dulu masa kita belajar membaca, kita kecil, umur 10 tahun ni baru nak naik Al-Quran kot mungkin. Paling awal pun umur 9 tahun kita naik Al-Quran. Sebelum tu kita baca Muqaddamah, kalau sekarang ni kita baca Iqra. Tapi di umur 10 tahun dia dah hafiz. Dia dah hafiz Al-Quran. Alright. Dan dia belajar dengan ada guru. Dia belajar dengan ada guru dia dekat area tempat dia membesar. Kalau tengokkan di Pakistan, di Uzbekistan ni,
Alright. Tapi masa umur dia 14 tahun, okey, masa dia umur dia 14 tahun, dia telah ada ilmu yang telah mengatasi guru dia sendiri. Okey. Maksudnya dia dah lagi pandai daripada guru dia masa umur dia 14 tahun. Okay. So apa yang dia belajar? Apa yang dia belajar masa tu, dia belajar ialah falsafah, ilmu logik, ilmu sains, undang-undang Islam. Okey. Lepas tu dia belajar pula matematik. Okay. Dia belajar matematik pada tahun tu, pada masa-masa dia kecil lah, umur dia 14 tahun. Okay. So dia ni memang seorang yang warak, okay? Memang seorang yang warak dan selain daripada menuntut ilmu, dia ni juga kuat beribadat dan dia biasanya bermunajat dan memohon kepada Allah selalu untuk menyelesaikan permasalahan apa yang ada dekat dalam otak dia, apa yang dalam fikiran dia. Okay? Sebab tu kalau kita tengok macam, sebab tu dia boleh jadi lebih pandai daripada cikgu dia, sebab dia meminta dengan Allah. Okay? Dia minta dengan Allah lah. Okay? So dia ni juga adalah orang pertama di dunia yang menggabungkan ilmu sains dan agama. Dia hafiz Quran. Okay? Dia hafiz Quran. So dia mengkaji ilmu sains ni, apa yang ada dekat dalam Al-Quran tu lah. Dia apa yang ada dalam Al-Quran tu. Okay? Dia termasuklah kisah tentang Nabi-Nabi dan saintifik dalam Al-Quran tu. Okay? So dia ni belajar ilmu perubatan. Bila dia start? Dia start umur 14 tahun. Sebelum tu dia belajar ilmu-ilmu yang tadilah saya cakap, falsafah, politik, sains, apa semua. Okay? Tapi masa umur 16 tahun, dia start belajar bidang perubatan. Okay? Dan dia belajar tak lama pun, dia belajar dalam masa 2 tahun, dia dah jadi macam, kalau sekarang ni dia dah jadi doktor. Dia jadi doktor yang sangat-sangat dihormati. Hanya ambil masa 2 tahun. Kalau sekarang kita nak belajar medik, nak jadi doktor, sekurang-kurangnya 6 ke 8 tahun. Okay? Baru boleh habis. Tapi dia mengambil masa hanya 2 tahun untuk menjadi seorang doktor yang sangat pakar. So, maksudnya umur 18 tahun, dia dah menjadi doktor. Okay? Dia dah menjadi doktor lah. Alright. So, dia ni ubat banyak orang lah. Dia ni ubat banyak orang berbagai-bagai penyakit, sebab dia gabungkan pula dengan ilmu-ilmu dalam Al-Quran apa semua. So banyak penyakit misteri-misteri yang dia dapat ubatkan. Right. So antara dia ialah yang dia jadi hot lah. Dia jadi meletup masa tu pasal bidang perubatan. Ada satu raja, Raja Bukhara. Okay? Raja Bukhara ni dia sakit misteri. Okay? Dia sakit misteri dan ramai macam doktor ke, bomo ke, tabib ke, saya tak sure lah apa gelarannya masa tu, cuma dah cuba ubatkan dia pada ketika itu, tapi tak elok. Memang tak baik lah, tak sembuh juga. Okay. So tibalah satu hari Ibn Sina cuba untuk merawat dia. Okay. Cuba merawat dia dan nak dijadikan cerita Raja Bukhara ni sembuh daripada penyakit dia. Raja Bukhara ni adalah satu raja yang sangat berpengaruh lah masa tu. Saya pun tak berapa nak sure, tak pernah dengar kerajaan dia. Tapi dia adalah satu raja yang berpengaruh dan sangat kaya. Okay? Pada masa tu, dia sembuh dan telah sihat. Okay? So, pada masa tu, dia cakap dekat Ibn Sina. Okay? Dia cakap dekat Ibn Sina, kau nak berapa banyak kekayaan? Okay? Kau nak berapa banyak kekayaan, kau cakap saja, dia akan bagi. Sebab dia ni memang sangat-sangat kaya lah. Okay? Sangat-sangat kaya. Tapi apa yang Ibn Sina minta satu je. Okay? Dia hanya minta satu perkara saja. Dia nak akses penuh. Okay? Dia nak akses penuh. Dia boleh masuk pada bila-bila masa sahaja di dalam satu tempat ni. Okay? Tempat itu ialah perpustakaan besar Samanid. Masa tu dekat area situ
memang dia adalah satu library yang mungkin yang paling power lah. Saya tak dapat bayangkan dia besar ke kecil ke, saya tak dapat bayangkan. Okay. Cuma dia sangat library yang sangat paling power dekat dunia pada masa tu, dan berada di dekat sekitar area tu lah, dekat bawah Raja Bohara dia punya pemerintahan. Okay. So dia nak akses penuh, dia boleh cakap, dia nak masuk pada bila-bila masa sahaja yang dia nak, siang ataupun malam, 24 jam sehari, walaupun tu dia nak macam tu. So beza lah dengan orang lain. Kalau orang lain akan pilih harta kekayaan, tapi dia pilih untuk mendalami ilmu. So kita boleh tahu lah, orang ni memang hebat lah. Orang ni memang hebat di sisi Allah, dia nak ilmu. Jadi sama macam kita kalau sekarang ni, kita minta dekat pengurusan perpustakaan Kuala Lumpur ni kan, perpustakaan negara tu, kita cakap dekat diorang kita nak masuk, bila-bila masa kita nak, kita boleh masuk kan. Apa-apa yang kita nak kaji, anytime kita boleh kaji kat dalam tu kan. Jadi so terlalu banyak ilmu lah dekat dalam tu. Okay. So selain daripada tu, dia juga yang menjadi satu lagi fenomena pada masa tu, ada satu raja ni, nama raja ni Raja Hamadan. Okay. Dia Syam Al-Daulah. Dia ni Syam Al-Daulah ni negara Syam punya kerabat. Okay. Negara Syam punya kerabat. Dia ada satu penyakit yang kronik yang dipanggil kolik. Okay. Penyakit dalam perut. Masa tu dia dah alami penyakit tu, dan Ibn Sina menyembuhkan dia juga. Okay. Ibn Sina berjaya untuk menyembuhkan dia juga penyakit dalam perut tersebut, dan makin lama makin popular nama Ibn Sina ni. Okay. Tapi dia tak adalah nak kata dia riak ke apa, dia cuma teruskan mengkaji apa lagi, banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. So Ibn Sina ni dia banyak menemui penyakit-penyakit baru pada masa tu. Jadi kalau macam sekarang ni, macam COVID lah. COVID tu penyakit baru sekarang ni kan. Siapa yang menjumpai COVID? Saya pun tak tahu siapa yang menjumpai COVID. Okay. So banyak Ibn Sina ni dia berjumpai penyakit, tapi penyakit-penyakit dalam badan lah. Penyakit-penyakit dalam badan. Okay. So apa kejayaan dia, kalau kita tengok kejayaan dia tulis buku Al-Kanun. Bahasa, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, The Canon of Medicine. The Canon of Medicine ni lah yang buku yang digunakan di semua buku wajib, semua universiti untuk pelajar medik gunakan sekarang, hari ni. Okay. Hari ni. Alright. So ini adalah antara sumbangan besar Ibn Sina lah. Okay. Buku ni dia ada 14 jilid. Okay. Dia ada 14 jilid, dan maksudnya doktor-doktor yang ada sekarang ni, walau di Malaysia ni, doktor-doktor klinik ke apa, mungkin dia belajar buku ni lah. Dia mesti kena ada belajar buku ni. Okay. Lepas tu satu lagi buku, dia ada 2 buku yang paling popular daripada 250 buku yang ada sekarang. Yang satu lagi ialah The Book of Healing. The Book of Healing. Tapi buku ni dia membincangkan mengenai sains, sains dan matematik. Ini pun sangat popular. Buku-buku yang ditulis oleh Ibn Sina ni. Alright. Dan ada banyak lagi lah, ada banyak lagi buku kalau kita tengok, tapi kita bukan doktor, kita tak pernah dengar lah buku-buku ni. Okay, The Law of Medicine, The Book of Healing, Book of Salvation, Divine Wisdom, ni lah, ada banyak lagi lah. Okay. So semua buku ni ditulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dan bahasa utama Ibn Sina sebenarnya bukan bahasa Arab. Sebab dia dekat Uzbekistan, dia bukan bahasa Arab. So dia nak semua orang tahu pasal buku dia tulis dalam bahasa Arab lah. Sebab bahasa Arab adalah bahasa pengantara utama pada masa tu. Dia sama macam bahasa Inggeris sekarang lah. Kalau kita nak bagi semua orang baca buku pasal kita tulis dalam bahasa Inggeris.
tapi pada masa tu dia buat dalam bahasa Arab lah. Alright. Sebab dia punya bahasa ibunda bahasa Parsi kan. Bahasa Parsi dia tak sama dengan bahasa Arab. Alright. So sebenarnya selain daripada perubatan, dia ni juga banyak tulis buku daripada 400 buku asal tu. Pasal matematik, fizik, muzik pun ada, astronomi dan banyak lagi kan. Okay, dia antara orang yang paling awal bercerita pasal astronomi. Okay, astronomi ni apa yang ada di bumi dan di langit. Okay, dia antara orang yang terawal menulis pasal benda tu. Okay. Dan selepas tu dia terlalu kuat bekerja. Okay, dia selalu kuat bekerja dan dia menjadi doktor peribadi kepada Muhammad Ibn Rustam. Okay. Dia menjadi doktor peribadi kepada beliau dan mengikut Muhammad ni pergi ke mana-mana saja. Okay. Mengikut Muhammad ni pergi ke mana-mana saja dan sampai kesihatan dia sendiri terjejas. Okay. Kesihatan diri sendiri terjejas. Dan kalau kita tengok dia meninggal selepas tu. Okay. Dia meninggal dunia dan kalau nak ditengokkan umur dia meninggal dunia masih muda, hanya berusia 57 tahun saja. Okay, hanya berusia 57 tahun dia dah meninggal dunia. Tapi apa yang dia buat dalam dunia perubatan terlalu banyak, terlalu besar. Tapi kita boleh bayangkan umur dia lama kan. Macam umur dia sangat lama dengan buku 400 buku yang dia tulis apa semua. Tapi sebenarnya hakikatnya umur 57 dia dah meninggal dunia. Okay, dalam usia yang masih tak adalah tua sangat, masih muda. Alright. Dan dia meninggalkan legasi lah. Dia meninggalkan legasi orang menggunakan ilmu dia sehingga ke hari ini. Dan kalau dia kat Shah Alam ni, orang menggunakan nama dia untuk membuka hospital tu. Right. Dia banyak mengkaji dan menemui penyakit-penyakit baru lah. Itu yang ni lah. Okay. Lepas tu dia juga yang banyak bercerita pasal kuman. Okay. Pengaruh kuman dalam penyakit apa semua. Dia adalah orang yang menemui dalam setiap penyakit ada kuman. Okay. Dalam setiap penyakit ada kuman. Dan dia juga yang menghasilkan ubat untuk kuman-kuman tu. Okay. So kalau sekarang ni kita ada bius apa semua kan. Ada bius apa semua. Orang yang mencipta bius ialah Ibn Sina. Alright. Kalau kita nak operation ke ada bius apa semua kan. Okay. Sekarang ni pakar bius gaji seorang pakar bius berapa? 100,000 lebih sebulan. Okay. Pakar bius 100,000 gaji dia. Alright. Pakar bius. So bius itu dicipta oleh Ibn Sina. Lama lah dia buat ni. Okay. Dan dia jugalah yang mencipta benang untuk buat jahit luka ke apa kan. Macam kalau kita accident dia kena jahit ke apa, yang benang yang kita gunakan tu, yang doktor guna untuk jahit kita tu, itu dicipta oleh Ibn Sina. So benarnya memang gila-gila lah dia punya sumbangan. Sumbangan dia memang gila-gila. Dialah yang cipta ubat bius. Dialah yang buat benang khusus untuk jahit luka pembedahan. Okay. Lepas tu apa lagi yang dia cipta? Dia cipta apa ni? Picagari tu, injection tu kan. Yang kita buat injection tu, yang sampai sekarang ni kita ada injection macam kita inject vaksin hari tu apa semua kan, pakai picagari tu. Okay. Dia juga yang cipta. Alright. So nak kata power tak power, memang power lah. Semua doktor kat dunia ni sekarang ni dia akan berterima kasih kepada Ibn Sina lah. Sebab Ibn Sina yang mencipta benda-benda ni semua. Banyak benda yang dia cipta. So dan dia dah buat benda ni sebelum tahun 1000 pun lagi. Okay? Sebelum tahun 1000 pun lagi. So kita boleh bayangkan macam mana majunya tamadun masa tu.
Okey, macam mana majunya tamadun Parsi pada masa itu yang pertama yang kita perlu tengok. Dan yang kedua, betapa bijaknya Ibn Sina ni, okey, sampai apa yang dia boleh buat, yang dia buat pada tahun tu masih diguna sampai sehari ni. Banyak ilmu lama-lama, okey, yang dah tak digunakan dah pun hari ni. Terlalu banyak. Okey, kalau kita nak cari pun kadang-kadang dah tak ada dah. Memang dah tak ada dah. Kalau kita nak cari, dah ditelan zaman. Tapi ilmu daripada Ibn Sina ni masih kekal sampai hari ini dan digunakan hari-hari. Okay? Dan kita juga ada kaitan dengan ilmu yang dia buat ni. Okay? Di mana banyaknya klien-klien kita yang masuk hospital, okay? yang masuk hospital yang menggunakan ilmu ciptaan daripada Ibn Sina. Alright? Semua orang masuk hospital mesti kena cucuk dengan injection, dengan pecah gari tu. Okay? Semua orang mesti kena. Ada, lepas tu nak operation mesti ada bius. Right? So memang besarlah dia punya apa ni? Dia punya ilmu yang ditinggalkan. Right? So pengajaran daripada kisah beliau ni, Ibn Sina ni, kita biasa dengar kan Ibn Sina apa benda kan, apa benda yang dia buat kan. So hari ni kita dah tahu sedikit lah. Kita tahu sedikit dan pengajaran yang kita boleh terima ialah ilmu ni dia luas. Kita boleh belajar. Tapi bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita belajar untuk memberi manfaat kepada orang. Bukan manfaat kepada diri je. Ya, kita nak memang dia bermanfaat pada diri sendiri. Ya. Tapi macam mana ilmu tu boleh dimanfaatkan untuk kebaikan semua orang. Okay? Untuk semua orang. So dekat dalam bisnes kita, kita membuatkan urusan medical card, hibah dan sebagainya. Kita memudahkan orang lain. So kita perlulah pergi banyak belajar macam mana cara nak buat sales, macam mana cara kita nak maksimumkan kadar penggunaan takaful yang kita ada sekarang. Okay, untuk kita bantu orang luar memaksimumkan penggunaan tu, okay, dan orang tu dapat manfaat. Dan sudah semestinya bukan orang tu saja yang dapat manfaat, tetapi ramai orang yang dapat manfaat. Contohnya bila seseorang tu beli hibah dengan kita, dia meninggal dunia, yang dapat duit waris, katakan isteri yang meninggal tu suami. Isteri dia dapat duit. Okay? Manfaat kepada isteri dia, tapi bukan isteri dia seorang saja yang menggunakan duit itu. Isteri dia menggunakan duit itu untuk membesarkan anak-anak dia. Okay? Dan bukan setakat itu saja, isteri itu menggunakan duit itu untuk dia beli makan, katakan. Untuk dia beli makan daripada satu kedai. Kedai itu pun dapat manfaat. Manfaat dia daripada mana asalnya? Manfaat itu asalnya daripada hibah yang diberikan oleh suami dia, yang diuruskan oleh kita. So dan kedai makan tu pula dia beli beras, dia beli ayam dekat ada seorang pemborong ke apa benda, memberi manfaat pula kepada pemborong tu dan keluarga dia pula selepas itu. Okay? So macam mana kita nak menggunakan ilmu, memaksimumkan ilmu kita untuk kita boleh beri manfaat yang lebih kepada orang lain, okay, ialah dengan kita belajar dan kita praktik. Okay? Kita belajar dan kita praktik. Macam Ibn Sina, dia belajar tentang perubatan dan dia mengubah orang. Dia mengubah orang dan ramai orang yang mendapat manfaat sampai ke hari ini. Okay? So itulah kalau kita nak ambil iktibar, meninggalkan legacy. Okay? Meninggalkan legacy. So legacy kita yang macam mana? Legacy kita yang macam mana yang kita nak tinggalkan? Okay? Legacy kita satu agensi yang besar yang kita tinggalkan. Dia satu agensi yang besar. Kita ni adalah satu agensi yang sangat besar, yang ada ramai orang bernaung bawah kita, membuat sales dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Itu yang kita nak. Itu adalah contoh legacy ataupun manfaat yang kita boleh bagi pada orang lain. Pada semua orang
Okay. So Avicenna ni, okay, Ibnu Sina ni, dia meninggalkan legasi seperti itu. Okay. Dia meninggalkan legasi seperti itu. So kita berada dalam bisnes takaful, kita nak tinggalkan legasi yang macam tu juga, tapi daripada perspektif ataupun industri yang berbeza lah. Okay. Kita nak jadi doktor, umur kita dah berapa? Ibnu Sina belajar doktor umur 16 tahun. Kita tak boleh nak jadi doktor. Dan doktor sekarang pun dia tak buat apa, tak banyak buat penemuan baru pun. Okay. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita boleh tinggalkan legasi kita. Tinggalkan legasi kita, rekrut ramai orang bawah kita, besarkan agensi kita. Kita ada agensi sendiri, kita besarkan agensi kita, biar ramai orang lagi dapat manfaat. Sampai bila-bila dia tu takkan putus. Duit hibah untuk seseorang yang si mati, okay, dapat kepada waris dia sampai bila-bila takkan putus. Okay, sampai bila-bila takkan putus. Dan itulah legasi yang kita nak tinggalkan. Okay. So sekarang ni apa yang kita perlu buat? Kita perlu berusaha. Okay. Kita perlu berusaha untuk bagi ramai orang lagi ada hibah, ada medical card. Alright, ada hibah dan ada medical card dengan ramai orang. Kita perlu berusaha untuk kita adakan legasi kita, untuk kita rekrut lagi. Okay. Dan ini adalah masanya untuk kita berusaha. Berusaha maksudnya bekerja bersungguh-sungguh dengan niat untuk kita membesarkan legasi kita, untuk makin ramai orang dapat manfaat daripada kita. Walaupun yang jual polisi tu bukan kita, tapi ialah ejen kita, mungkin satu hari nanti cucu cicit kita punya level punya ejen, tapi manfaat tu dia datang daripada kita. Okay? Dia datang daripada kita. So insyaAllah rezeki kita akan semakin dipermudahkan selepas itu. Okay, akan semakin banyak, kan? Itu yang kita nak. Okay, tapi bukan rezeki yang kita cari, tapi kita nak utamakan macam mana kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Okay, kita hidup di dunia ni bukan sekadar kita sahaja, bukan kita seorang sahaja hidup kat dunia ni dan kita hidup dalam dunia kita sendiri. Bukan, kita hidup bersama dengan orang lain, dan apa yang benda manfaat yang boleh memanfaatkan orang lain yang kita boleh buat. So, kalau kita boleh berfikir macam ni, kalau kita boleh berfikiran macam ni, dan kalau kita boleh bertindak mengikut apa yang kita nak fikir pada pagi ni, okay, insyaAllah, alright, rezeki tu dia akan datang selepas ni. Okay, rezeki tu dia akan datang. Okay, aktifkan diri. Satu hari bekerja berapa lama, berapa jam. Okay, Ibnu Sina minta akses masuk library 24 jam. Okay, 24 jam. Dan pernah dikabarkan juga dia memang duduk dekat library tu saja. Bukan duduk tidur, dia tidur kat library, tapi sentiasa ada dekat situ untuk belajar dan mengkaji. So, berapa banyak yang kita belajar. Alright. Kita nak pergi library, ya kita boleh pergi library. Tapi sekarang ni kita ada handphone. Kita ada handphone, kita ada iPad, kita ada laptop, kita ada PC. Kita boleh belajar dekat situ je. Penemuan baru. Macam mana cara teknik baru nak buat sale. Macam mana teknik baru kita nak buat recruitment. Macam mana cara kita untuk communicate dengan ejen kita. Cara kita nak communicate. Adakah cara yang kita dah buat ni betul atau salah. Kalau salah, macam mana kita nak betulkan. Kalau benda tu dah betul, macam mana kita nak menambah baik lagi benda tu. Okay? Right. Macam mana cara kita nak communicate dengan klien. Kan? Adakah cara-cara terbaru, adakah penemuan terbaru. Kita ada social media macam-macam, kita boleh tengok apa yang orang lain buat, kita boleh belajar dekat situ. Okay? Kita boleh belajar, tapi adakah kita belajar, itu yang pertama. Adakah kita betul-betul nak belajar. Okay? Dan yang kedua, adakah selepas kita belajar, kita menggunakan ilmu itu untuk terus memberi manfaat kepada orang lain. Okay? Dalam bahasa mudah dia, simple. Dalam setiap minggu kita ada kes, kita dah memberi manfaat kepada orang lain. Okay? Kita dah memberi manfaat kepada orang lain. Kita dapat komisen. Ya, betul, kita dapat komisen. Komisen tu digunakan untuk apa? Okay? Adakah kita simpan semua komisen? Tak simpan semua. Okay? Kita akan guna untuk beli rumah, bayar kereta, bayar rumah, makan, apa semua. Itu semua dah memberi manfaat kepada berapa orang?
dan memberi manfaat kepada ramai orang. Kita bayar kereta, daripada sebahagian daripada duit yang bayar kereta tu, bank ambil untuk bayar gaji staff dia. Kita kena ingat benda ni. Kita kena tahu. Dia bayar gaji staff dia dan staff dia membelanjakan duit tu untuk anak dia, isteri dia dan sebagainya, family dia. Okay, memberi manfaat kepada dia. Okay, dan selepas tu orang yang dia beli makanan tu dapat manfaat. Itu yang sekarang. Okay, itu yang kita boleh buat sekarang. Tapi kalau kita komisen kita tak banyak, kalau kita komisen kita tak banyak, kita tak boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Tak boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Okay? Sebab kita kalau nak katakan ada customer kita meninggal hari-hari, tak ada customer kita meninggal hari-hari daripada segi hibah, nak memberi manfaat hibah tu kepada orang. Okay? Tapi kalau komisen kita yang tinggi, kita dapat buat belanja yang lebih tinggi, okay, untuk kepuasan kita, untuk kita nikmati apa yang ada dengan komisen kita. Tapi dia memberi manfaat kepada ramai orang. Ianya memberi manfaat kepada ramai orang. Right? So sama juga dengan apa yang kita buat sehari-hari. Sama juga apa yang sedang saya buat ni. Okay? Yang sekarang saya sedang bercerita. Walaupun tak ramai yang masuk. Walaupun ada yang masuk, saya pun tak sure you all dengar ke tak, saya pun tak sure. Okay? Tapi asalkan ada manfaat kepada sesiapa saja, dia dikira okey. Jadi so kita kena cari benda tu. Macam mana cara kita nak jadi macam Ibnu Sina, macam mana kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. Menggunakan industri yang kita sedang berada sekarang. Dan industri kita ni sangat cantik sebab kita adalah antara industri yang memang boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Ini adalah industri yang antara yang kita boleh bagi manfaat kepada ramai orang. So kalau kita tak boleh menggunakan platform ni sebaiknya, kita tak boleh menggunakan platform ni sebaiknya, kita akan ada kita akan mendapat kerugian. Kita akan mendapat satu kerugian sebab kita tak gunakan ini sebaiknya. Okay, so itulah sedikit penceritaan mengenai Ibnu Sina. Alright, seorang yang hebat, sangat hebat. Sebab kalau tak hebat, tak semua orang tahu nama dia. Jadi saya rasa semua orang tahu nama dia. Ada ke yang tak tahu nama dia? Ada ke yang tak pernah dengar nama Ibnu Sina? Saya tak rasa ada orang yang tak pernah dengar nama Ibnu Sina. Okay. So kita harus ambil banyak iktibar lah. Banyak iktibar. Banyak perkara yang dia buat yang kita tak mampu buat, tapi apa yang kita mampu buat, kita patut buat. Itu je. Apa yang kita mampu buat, kita patut buat. Okay, so ada 3 orang sahaja pada hari ini. Sekarang ni saya nak semua orang share target dia lah. Senang lah share screen juga. Right, so kita nak minta setiap seorang untuk memberikan target dia. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni target sampai Disember. Ini meeting kita yang sebelum ni lah, kita nak target sampai Disember. So tanpa kita sedar sebenarnya sekarang ni dah Disember. Okay, dan bukan sahaja awal Disember, sekarang ni dah 18 Disember, dah melebihi separuh Disember lah. Okay, dan kita KMU masih belum ada kes lah.
semalam baru ada kes satu, saya rasa daripada Ami, tak silap saya tak tahu lah kalau ada lain yang submit ke apa, saya tak sure, tapi apa yang saya check approval macam tak ada lah. Okay, so kalau you tak nak share, saya pun tak boleh nak buat apa lah. Tahun ni saya pun tak tahu lah. Alright, sebab semua orang membuat haluan masing-masing. Okay, semua orang buat haluan. Kita boleh tengok lah meeting pagi ni berapa ramai je yang masuk. Okay, kita boleh tengok benda tu. Sebab tu saya tak ajak budak baru masuk lah. Sebab kalau saya bawa budak baru masuk, saya ada 2-3 orang budak baru. Kalau saya ajak orang masuk, malu saya. Ni malu saya. Tengok banyak ni je. Kan? Okay, so saya tak tahu. Sebenarnya saya sedang fikir apa benda yang saya nak buat dengan budak-budak baru. Okay? So yang ada hari ni tolonglah jangan mesti kena hadir setiap kali meeting. Mesti kena hadir setiap kali meeting, online ataupun fizikal, mesti kena hadir. Ini you all rasa kalau you tak datang tak bagi apa-apa masalah pun, sebenarnya dia bagi impact yang sangat besar. Dia bagi impact yang sangat besar. Dia bukan masalah kepada diri you, sebab mungkin you dah sini, you dah tahu, dah tak kisah pun meeting tak meeting, tapi dia memberi impact yang besar kepada agensi, impact yang besar kepada budak-budak baru. Okay? Kalau you all tanya, ada Bella kat sini kan, dia orang tanya mana budak-budak dia pergi, macam mana, kenapa kan, inilah sebab dia. Kan? Itulah impact dia. Nak tahu impact dia, itulah impact dia. Okay? Itulah impact dia. Saya tak tahu you all sedar ke tak benda ni. Kan? Saya rasa you all tahu juga benda ni. Tapi kalau kita sendiri tak ambil satu untuk buat sedikit je perubahan untuk kita tu ramai-ramai kat dalam ni, kan? You rasa memang tak ada apa kan, ada macam beberapa orang dia rasa tak ada apa-apa kan, dia rasa tak ada apa-apa pun tak datang, tak ada apa-apa. Ya memang tak ada apa-apa untuk diri you, tapi dia akan memberi impact. Cuba bayangkan kalau saya bawa budak baru masuk pagi kan, saya bawa budak baru masuk, apa yang dia cakap, apa yang dia akan rasa. Cuba you letakkan positionkan diri you sebagai you adalah orang yang baru masuk, dan hari ni you adalah orang yang first time masuk meeting secara online. Dan apa yang you tengok, apa yang you akan rasa. Orang yang dah lama dia tak akan rasa. Dia tak akan rasa. Tapi impact dia dekat budak baru, dan dia akan impact kat agensi lah. Dia akan impact dekat agensi manpower akan jadi teruk, dan Rizak akan jadi teruk lah. Sebab you all dah lah yang tak nak submit case kan. Budak baru ni yang nak submit case, tapi dia tak jadi nak buat case disebabkan benda-benda ni semua. Okay, so saya harap you cakap dekat kawan-kawan semua kan, kita dah lah tak berapa ramai, tak berapa kerat yang ada pun. Okay, tapi kenapa kita hilang ramai orang, itulah sebab, ada salah satu sebab tu. Alright, so kita start pledge dulu untuk minggu ni. Kita start dengan Hafiza dulu. Ya, saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, untuk target sampai Disember ni, boleh tak saya cakap untuk minggu ni kot, sebab saya sama macam hari tu lah, yang kita meeting itu target minggu ni 4K. Lepas tu sebelum ni memang ada buat ni lah, kita ada buat macam blasting message macam tu lah dekat saya punya Facebook semua tu. Minggu lepas macam mana kena block, tak tahu lah sebab apa tah. So terstuck sikit, so saya tak boleh nak masuk saya punya Facebook. Itulah buat planning macam tu lah. Lepas tu dengan buat survey lah. Sebelum ni memang saya pernah bagi ni, lepas tu so dia apa, KIV dululah benda tu. Lepas tu yang dia tanya hari tu dengan Cik Kadir kan, pasal borang survey tu. So nanti memang nak apa, buat yang tu lah.
Lepas tu untuk waktu sekarang ni macam saya bila kita blasting tu kan ada yang reply, ada yang apa, kita macam kita convince untuk ni lah nak apa present kan, sebab dah saya memang tak boleh nak keluar. Ami saja yang akan apa, buat DA lah, direct approach kan. Saya memang present dekat online je, so macam apa satu apa cabaran jugalah untuk saya, sebab tak bertemu face to face kan, dia macam macam tu lah. Saya kena kena apa, kena bila ada orang buat rejection tu memang banyak lah kan, sebab dia, saya rasa macam daripada online dengan face to face ni, kalau macam face to face ni kita apa, kita sempat lagi kita nak pushing dia untuk dengar presentation kita, tapi bila kita buat online ni macam nak apa, nak convince dia untuk apa present secara online macam payah. Sebelum ni pun memang ada bila minggu lepas nak buat present tapi tak boleh nak buat malam, lepas tu pergi ke pagi, postpone ke pagi pun dia tak respon, so biar macam tu je lah. Biar macam tu je lah. So sekarang ni macam saya tengah apa, untuk terima redha lah kalau rejection banyak kan, untuk waktu sekarang ni lah. Sebab bila rejection banyak tu saya jadi macam agak down lah juga kan, sebab saya banyak fokus kepada untuk present online. Macam tu lah saya punya. Alright. Okay, first kali Facebook, kalau kita blast message messenger kan, messenger terlalu banyak dan messenger yang sama, dia firstnya apa yang saya tahu, dia akan block kita. Mungkin sehari tak boleh hantar mesej ke apa kan. Okay, ini disebabkan kita banyak hantar mesej yang sama. Dia sama ada orang report ataupun tak, walaupun orang tak report, tapi kita terlalu banyak hantar mesej yang sama lah. Maksudnya ialah kita copy paste kan ayat kan, kita copy paste ayat mesej yang sama, kita ada potensi untuk di block daripada kita hantar mesej, sebab dia takut kita ni spam ataupun kita ni scammer macam tu lah. Okay, so that's why kena berhati-hati sikit lah benda tu, jangan terlalu limit. So kalau sehari dekat Facebook tu sebenarnya maksimum 30, saya tak tahu nak cakap maksimum dia berapa, tapi dalam 30 tu mungkin masih kadar okey lah sehari untuk kita blast. So kita ada banyak platform, kita boleh blast 30 dekat Facebook, 30 dekat IG maybe kan. Cuma sebab tu salah satu saya sukakan LinkedIn punya app, sebab LinkedIn dia tak ada limit, kita boleh 1000 mesej sekalipun pada satu hari, tak ada apa-apa kena tindakan block ke warning ke apa, semua tak ada. Okay, alright, itu yang pertama. LinkedIn lah, LinkedIn. Yang tu kena ni lah, yang tu kita kena sign up lah. Dia sama macam Facebook juga, sama macam Facebook, IG semua, dia social media juga. Cuma dia more tu pekerjaan, dan more tu kita boleh jual barang kat dalam tu lah. Jual maksudnya jual takaful lah kan. Banyak orang jual servis kat dalam tu, servis mengajar, servis buat social media punya ad, banyak yang ajak orang buat servis macam tu kat dalam ni. So tak ada, dan sebenarnya ramai je yang buat servis takaful insurance kat dalam tu juga. Dekat LinkedIn memang tak ada beyond untuk kita blast message. Dia cuma seminggu kita boleh add orang baru untuk connect 200, itu je seminggu untuk connection lah. Tapi kalau macam connection dah ramai, memang kita boleh blast seberapa banyak yang kita boleh, yang kita nak. Okay.
Dia bukan macam email tu kan? Tak, dia bukan macam email. Dia macam Facebook. Oh, okay. Kita kena connect dengan orang tu. Sebab macam Connect. kadang macam dia masuk dekat email juga kan? Macam Itu notification aku. oh, dia noti untuk kita sign up kot. Betul? Oh, tak sure. Ada account linking dia sekarang. Saya pernah nampak lah benda tu, tapi macam nampak dekat email. Mungkin dia macam dia email untuk kita sign up kan, mungkin kot. Mungkin lah. Mungkin Saya ingat macam email sama je kan. So saya macam tak tahu lah sebelum ni lah saya perasan benda tu. Tapi saya tak tahu je lah. Cuma LinkedIn dia tak busy lah. Orang tak tengok. Kalau kita DM orang, mungkin dia akan reply esok 2 hari. Sebab dia orang LinkedIn ni social media yang paling last kali orang check lah. Social media yang paling last kali orang check. Dan ada orang pun yang ada linking kat telefon pun dah berlama sangat tak buka, tu pun dia perkara biasa. Tapi kalau kita buat ada je. Kalau saya sebelum ni pun ada follow up yang sebelum ni lah yang pernah saya present lah. Dekat sepupu saya tu ada seorang ni lah nak masuk. Satu lagi yang pasal online tu kan. Pasal online tu. Okay, saya perasan lah sebenarnya kita tak ada guideline yang sebenar-benarnya macam mana kita nak buat online presentation, macam mana kita nak buat WhatsApp presentation ni. Kita tak ada guideline. Kita ada guideline untuk buat presentation yang face to face tu lah. Yang tu kita ada. And so insyaAllah lah masuk tahun baru nanti saya akan usahakan untuk kita buat guideline untuk WhatsApp presentation ke dengan online. Alright. Okay, Fiza ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita pergi kepada seterusnya, Bella. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, target sampai Disember should be buat patutnya 120,000. Dan sebab lagi 2 minggu kan, 2 minggu lagi nak habis tahun ni. So sebab dah cuba open banyak kan, tapi yang macam layan tak layan yang cakap nak masuk tu pun aku tak balas. So kurangkan sikit lah try untuk 100,000. So shortfall dalam 50k. Tapi minggu ni punya target 10,000. Planning aktiviti sama juga follow up. Lepas tu bila ada new appointment juga. Cuma bila set tu tak jadi, then kena minggu ni punya buat betul minggu ni lah. New appointment tu mostly banyak sebab banyak baru-baru ni banyak masuk online dekat Twitter kan, dekat Twitter orang. Ada dalam 8 orang macam tu WhatsApp. Dan memang Bella terus buat appointment lah. So new appointment tu should be minggu lepas, tapi dia cancel ke minggu ni. So insyaAllah minggu ni appointment tu. Tapi dalam 8 orang tu yang betul-betul macam serius nak ambil dalam 3 orang. So yang lain tu kita minta details apa semua tak balas. Lepas tu WhatsApp balik call untuk set appointment tak angkat. So kita macam follow up je lah kan kat WhatsApp. So ada new appointment nanti nak pergi minggu ni. And lagi satu agensi lain lah untuk planning. So agensi lain tu banyak juga belum buka sebenarnya. Mostly nak jumpa, tukar balik, kasih diary. So itulah masa dia bagi diary macam kita ada open juga. Ada promo plan sebulan free bulan ni. So masuklah at least plan kita ke Ines ke kan, RM50 sebulan. Mostly macam tu lah. So ada yang okey, ada yang tak. Ada yang kata tengok kewangan dulu sebab nak pergi katanya nak pergi berjalan lah apa semua kan. Pergi dia cakap tapi tak apa, ni free je bulan ni. So kita just bayar lagi 2 bulan je.
So tengoklah diorang macam mana wujud-wujud lagi. So planning posting untuk minggu ni Bella banyak fokus on yang promo bulan ni dengan recruitment. Sebab recruitment cuma ni ada iBoss kan. So Bella banyak post kat situ lah. Bella nak buat part time. Cuma So Bella banyak depan. fokus on Selangor. Kat Selangor sebab tak nak pergi jauh-jauh ni macam banyak alasan lah. Tak datang lah, lama senyap, tak balas. So Bella banyak fokus yang kat sini lah. So ingatkan hari Rabu nak buat TA untuk recruitment juga macam hari tu. So last tips yang last ni memang refer je lah yang boleh ni minta dekat sisi klien. So itu je tips tu. Dia tanya ke? Sorry Bella, sorry. Bella senyap. First sekali iBoss bukan Jumaat ni iBoss Jumaat depan. Oh, Jumaat depan. Okey, apa yang saya nak cakap dekat Bella, dekat Nas, Fiza sekali lah, sama lah walaupun Fiza baru kan. Apa yang kita boleh belajar dengan kisah Ibnu Sina ni kan. Okay. Sekarang ni apa yang kita perlu, cara kita approach orang, kita perlu cara yang berbeza daripada orang lain buat. Okay? Berbeza daripada apa yang maksudnya orang lain yang ejen insurans lain buat lah, ejen takaful lain buat. Kan? Kita kena belajar cara macam mana cara yang berbeza sedikit. Okay? Dengan cara nak sama je. Cara nak sama. So macam Bella tadi, saya tak sure macam mana Bella punya flow. I'm not so sure. Okay, tapi apa yang dia cakap tadi, salah satu dia ialah bila minta detail diam kan. Okay? Bila minta detail diam. So bermaksud, sebab apa dia diam? Kita kena tahu. Kita muhasabah diri sikit kan. Kenapa dia diam? Kenapa ada orang jawab, ada orang diam lah. Okay? Ada je orang jawab. Tapi tak dinafikan. Banyak yang diam lah daripada jawab. Betul kan? Okay? So, kita kena fikir lah. Macam mana ada way yang orang lain tak buat. So that's why saya nak relatekan dengan yang Ibnu Sina sebenarnya. Macam mana kita nak mempelajari teknik-teknik baru yang fresh. Bukan kita cipta pun teknik ni sekarang ni, tak ada. Kita tak cipta apa-apa pun. Cuma kita nak explore cara baru yang lebih fresh. Ni cara baru yang lebih fresh. Semalam saya pergi mana saya ada tengok. Okay, semalam saya pergi Aeon lah. Saya tengok, kita perasan tak, kalau technician ni kira orang bagus tau, orang power dah sebenarnya. Yang repair api, repair current, repair pipe, apa semua ni kan. Yang bekerja dekat Aeon tu lah, yang bekerja kat Aeon. Semalam tu Aeon tu ada something, kawasan dia rosak sikit lah kan, macam mana. So technician kat situ ada 2-3 orang yang datang, semua Melayu. Okay, semua Melayu, semua orang kita lah. Alright. Tapi bila saya keluar sikit daripada Aeon tu, saya pergi dekat dalam Aeon tu lah, tapi keluar daripada, maksudnya kawasan umum dia lah, bukannya dalam Aeon Jasco tu kan.
banyak promoter Cina. Cina. Right? Dan ada promoter Melayu. Tapi banyak Cina. Apa yang saya dapat tengok kan? Melayu ni, kita Melayu ni bagus sangat daripada segi teknikal. Maksudnya technician, engineer kat Malaysia ni ramai Melayu. Kan? Doktor pakar ramai Melayu. Sebab kita bagus dekat dalam teknikal. Okay? So, kita kena gunakan kebagusan kita tu. Kita kena gunakan betapa bagusnya kita dekat dalam teknikal tu. Macam mana kita nak buatkan plan ni jadi bagus. Ejen Cina tak berapa pandai buat. Okay? Kita pandai. Tapi, bila saya keluar, saya tengok promoter, orang Melayu memang dia kurang sikit macam mana cara dia nak influence orang, persuade orang. Orang Cina dia pandai benda tu. Benda kalau kredit card ni kan, yang jual-jual kredit card ni semua Cina. Yang jadi promoter tu kan. Semua Cina. Dia pandai macam mana dia nak cakap. Apa dia nak cakap. Okay? Melayu, dia tak pandai cakap. Dan satu lagi, saya tengok promoter Melayu, promoter Cina, semua orang dia tegur. Melayu, dia buat bodoh je semua orang. Promoter Melayu hanya duduk saja. Okay? So, kita kena gunakan teknik ni lah. Kita kena belajar. Tengok macam mana orang Cina tu buat. Dan kita buat. Dan kita kena gunakan kelebihan. Kita punya teknikal yang bagus ni. Memang orang Melayu dikurniakan dengan teknikal yang bagus. Orang Melayu sebelum zaman Melaka lagi dah buat kapal yang paling besar kat dunia. Daripada dulu sampai sekarang, teknikal kita memang bagus. Okay? Tapi cara kita tak betul. Bukan cara salah, bukan tak betul lah. Cara kita tu tak up to date. Ini tak up to date. That's why kita mesti kena banyak baca, banyak pergi kelas. Kan? Lepas tu pergi kelas kena bagi tumpuan. Kan? Dia banyak je yang pergi kelas tapi tak bagi tumpuan. Tak ambil point. Kan? So, that's why orang tak boleh terima kita. Sebab cara kita sama dengan cara orang lain. Nak lagi, customer tu Melayu, prospek tu Melayu, dan yang contact dia semuanya ejen takaful Melayu. Dan cumanya cara yang sama. Okay, so kita kena belajar something. Mungkin Bella berapa tahun kan dalam industri menggunakan cara yang sama daripada dulu. Minta detail daripada dulu. Cara yang sama. Mungkin. Bukan kita saya cakap jangan minta detail. Tak. Tapi cara kita minta detail. Okay. Cara kita kena ada evolution sikit. Evolution. That's why kita kena banyak baca buku. Kalau balas baca buku, bacalah dekat dalam internet, dekat dalam telefon. Tapi terus terang saya cakap baca buku dengan baca dekat telefon, baca buku lagi dapat ilmu dia cepat sikit. Bukan cepat, dia kekal. Okay. So apa yang saya nak cakap, kita kena kreatif lah. Apa yang sebenarnya saya nak cakap, kita kena kreatif. Kita kena gunakan apa yang orang lain tak buat, kita buat. Dan orang akan tengok kita ni atraktif untuk dia jawab kita. Alright. Okay, Bella, ada lagi? Itu bos tu masih. Berapa target tadi? 10,000? Minggunya 10. Bella no reason untuk cukupkan 60,000 sampai hujung tahun ni. 2 minggu lagi. Tak apa. 60. Okay. Alright. Last kali Nas. Dengar. Tapi jauh sikit . Kat mana ni?
lama. Oh. Alright, so target sampai Disember. So saya still maintain juga saya punya target. Walaupun nampak berat tapi saya still stick untuk buat 60,000 Disember. That means kalau saya lebih kurang dalam 35,000 lebih. Target minggu ni saya target 5,000 untuk saya dapatkan 5,000 dulu. So actually sebenarnya dalam seminggu dua ni belum ada post case, tapi sebenarnya ada customer yang dah berbeli, dia agree lah untuk proceed. Cuma ada tiga customer dia kata hujung bulan. So tiga-tiga ni saya offer Medifab. So Medifab ni tak ada free 1 month kan. So dia kata hujung bulan diorang akan proceed lah, nak bayar apa semua. So itu yang dah belum kata confirm, tapi itu antara dalam pipeline lah. So planning activity, so saya still maintain untuk jemput existing klien saya. Untuk saya gunakan, macam saya ada share itu, gunakan diary untuk offer upsell diorang. Yang saya bukan yang saya confirm dapat 3 tu, 3 yang yang katanya agree tu, itu pun semua saya dapat daripada hasil saya visit klien saya. Orang tu dia refer kan, kebetulan masa saya hantar diary tu dia dengan dia punya kawan. So saya share dengan kawan dia sekali, dan kawan dia nak ambil untuk anak dia. So yang lagi 2 tu pun memang visiting klien saya. So saya akan teruskan aktiviti untuk visit klien lah. So planning posting di social media untuk minggu ni. Tak ada mengharap sangat untuk social media, sebab itu social media ni dia lambat sikit. Untuk sale ni lambat sikit. Dia punya result tu. So saya akan terus posting untuk yang free 1 month ni. Sama juga macam mula, saya rasa dalam tengah minggu ni saya akan start untuk recruitment lah. So semalam tu saya terperasan Arul daripada Zainaura dia punya posting. Simple je dia punya posting, dia buat kat dalam grup-grup je. Tapi saya tengok feedback ramai. Dia tak ada buat poster, dia tak ada apa, dia just ada ayat je yang digunakan. Dan saya tengok komen kat situ pun ramai. Saya rasa maybe boleh cuba lah. Okay, untuk saya gunakan benda tu untuk buat recruitment. Alright. So tips saya rasa tak ada tips yang illusion, tak ada tips yang besar yang orang lain tak tahu. Saya rasa semua tips pun semua orang pun dah tahu dah untuk digunakan. Tak tahu lah, tak ada tips yang saya rasa yang saya saja tahu, orang lain tak tahu. Bila nak settle 30 ni sebenarnya ni? Kalau kata yang 3 tu kata boleh sambil terus, sebenarnya dah settle lah. Tapi itulah, diorang kata hujung next week 25 ke atas dia akan proceed dengan payment. Tapi bukan tak marah sangat. So kita pun goyang hujung-hujung tu. Saya akan try settlekan by this week lah, 30 tu. Training dah settle Apa dia? Training semalam baru buat. TCF kan? Okay. Training TCF kan? Baru semalam. Okay. Untuk Nas dengan Bella juga yang dah lama ni, untuk yang dah lama. Fiza mungkin macam sulit sikit lah nak buat benda ni. Ada klien yang dah masuk dulu. Okay, yang klien kita lah, klien you all dah masuk dulu, tapi dia dah lapse ataupun dia dah cancel. Dan dia bukan lapse sebab ada problem apa-apa lah. Maksudnya dia lapse sebab dulu dia tak ada duit, ataupun dulu dia tak perasan kad dia tak potong. Ada banyak kita check balik. Cuba ambil masa 2 jam kan, kita tengok balik semua klien yang lama. Semua ada lagi dalam LPP tu yang
lab dah 8 tahun lab pun ada lagi kat dalam tu kan. Jadi kita tengok balik, kita senaraikan balik, lepas tu kita tengok yang mana yang okey. Sebab kita mungkin hubungan kita okey je sebenarnya dengan dia, cuma adalah faktor-faktor yang kita tak tahulah faktor. Salah satu faktor dia mungkin dulu dia tak ada duit lah, dia tak nak teruskan. So kita select balik, tengok balik kan, kita tengok balik mana yang kita rasa kita boleh reclose lah kan. Tapi make sure lebih daripada setahun ni yang dia dah lab ni kan, kan tak kan menghadap ROP pula. Okay. So cuba tengok balik kan, klien-klien dulu kan. Macam Nas, saya rasa Nas banyak lah klien dia yang dah lab lah, saya rasa. Dan Bella pun sama je kan. Okay, saya rasa memang banyak klien yang dah lab. So benda ni kita dah ada dan kita dah close dah ada. Kita pernah close dia dan dia pernah jadi klien kita, dan disebabkan ada apa-apa faktor yang kita tak sure apalah kan, dia dah terlepas daripada kita tau. Okay, dia dah terlepas daripada kita. So why not kita tengok, kita buka balik, kita tengok satu-satu, kita evaluate balik apa sebab dia kan, apa semua kan, dulu dia lag ke apa kan, kita contact dia balik. Boleh juga gunakan notebook tu as a umpan lah. Okay, boleh gunakan notebook tu juga as a umpan. Okay, just close, kita close lagi sekali, tengok macam mana kan. Mungkin gaji dah makin naik, mungkin masa tu dia ada masalah, kewangan sebab masalah parent dia sakit ke apa ke masa tu kan, kita tak sure. Okay, so sekarang ni parent dia dah sembuh, ataupun mungkin parent dia dah tak ada, contohlah kan. Banyak sebab lah benda ni. Okay, so saya nampak, saya tak tahu potential tu tinggi ke tak, tapi saya nampak at least ada jalan lah. At least ada jalan kat situ. Salah satu jalan, kita boleh tengok klien-klien kita yang dah lama, yang dah 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas yang dah lapse. Dengan harapan dia tak ada beli dengan mana-mana company lain lagi. Tapi tak apa, kita just tanya lah. Kita boleh offer cancer punya produk, kita boleh offer lady punya produk, kita boleh offer kasih kalau dia dah masuk yang lain. Right? So itu antara yang saya terfikir lah. Saya terfikir mungkin kita boleh buatkan as a satu aktiviti. Saya tak tahu kalau you dah buat benda ni sebenarnya, tapi tak pernah dibincangkan pun sebelum ni benda ni kan. Selalunya macam Nas, selalu dia akan cakap dia akan jumpa existing client tiap minggu. Dia kata, ya betul, saya nampak pun dia jumpa existing client ni. Tapi itu existing client yang aktif kan, yang aktif. So apa kata minggu ni kita try cari ex-client kita. Dia bukan existing ni, ex-client kita. Sebab tak ada masalah, kita dah kenal dia pun memang dah kenal kita. Tapi kita tengoklah sebab apa dia cancel ke, dia surrender dulu ke, ataupun dia lab dulu. Kita tengok sebab apa. Kalau sebab dia munasabah, hubungan kita yang dia tak ada masalah apa semua, kita try terus. Tapi kalau sebab dulu, sebab dia ada banyak masalah apa semua, tak payahlah tak kita nak keluar lagi kan. Pandai-pandai lah you all kan, takkan orang yang ada masalah you nak keluar kan. So benda ni yang kita boleh consider kita buat dalam minggu ni. Kalau boleh petang ni kan, kita ambil masa sejam 2 jam, kita tengok balik, kita listing balik, dan kita try untuk call terus kan. Try untuk call, boleh je, tak ada masalah. Saya rasa benda ni mungkin boleh dapatkan hasil. Mungkin klien kita dulu gaji dia 2,000, sekarang gaji dia dah jadi 2,500. Okay, dengan harapan tak ada komitmen yang bertambah. Alright, so itu yang kita boleh buat. Alright, so itu sajalah saya rasa. Jadi itu saja saya rasa. Kita akan buat iBoss pada Jumaat depan. Saya mengharapkan kita ada partisipan yang besar. Dia sebenarnya macam ni lah. Saya mengharapkan semua orang ada kandidat. Semua orang ada kandidat, walaupun seorang. Sebab bila you ada kandidat, you ada hope. Saya alhamdulillah, saya dah ada 2 kandidat untuk minggu depan. At least satu confirm.
So bila kita berterusan ada kandidat, macam saya yang sekarang punya batch, saya memang ada kandidat seorang lagi tu dah coded lah. Saya ada 2 orang kandidat lah yang sekarang ni. Seorang memang dah coded, seorang lagi memang on the way coded. And then buka batch baru, saya dah ada at least one confirm candidate. Saya dah ada 2 dah yang boleh dapat sebenarnya. Tapi at least one confirm candidate. So kita ada hope tau. Kita ada hope kat situ, dan kita punya level of spirit dia akan jadi tinggi tau. Dan kita akan recruit lagi. Kita nak recruit lagi. Ya, benda ni based on last part dia based on rezeki. Tapi kalau cuba kita buat betul-betul dan dapat masuk, lepas tu mungkin rezeki akan datang selepas tu pula. Okay, so saya pun based on rezeki juga. Apa yang saya recruit lately ni nampak macam okay daripada segi profile lah. So kena make sure kalau tak ramai yang you bawa, at least mesti make sure ada kandidat. Right? Sebab kita tak boleh nak seorang bawa ramai. Boleh je kalau nak, tapi itu bukan matlamat utama dia. Kita nak ramai partisipan, tapi ramai tu datangnya daripada mana? Ramai tu datangnya daripada semua orang ada kandidat. Itu yang sebenarnya yang kita nak. Alright, so saya rasa itu sajalah untuk pagi ni. Saya rasa minggu ni kita tak ada aktiviti yang luar biasa pun. Kita ada aktiviti biasa saja. So kita kena ingat, kita kena buat sales. Sebab minggu depan Isnin Christmas, minggu satu lagi Isninnya dah New Year dah. Okay, so kita short of time. Very very short of time. Saya memerlukan 2 orang manpower lagi pun sebenarnya. Sebab tu saya cakap Bella mesti wajib buat 60,000 untuk jadikan Bella tu 2 manpower saya, dan Nas kena settlekan by this week. Okay? Dan saya dah discuss dengan Kak Desi, saya dah discuss dengan Ami, dan diorang juga kena buat 60 minimum. Sebab saya nak tengok maksimum kan mana orang yang boleh dapatkan 2 kandidat, 2 manpower. Sebab bila Nas masuk 30,000, manpower saya ada 5, tak cukup seorang lagi. Okay, so tahun lepas kita tak cukup MOC, kalau tahun ni saya tak cukup MOC, tak ada apa-apa lagi yang saya boleh cakap. Okay, KMU memang akan berkubur this end of the year. Kalau Bella ke Ami ke ataupun Nas sendiri pun, Nas pun target 60 kan. Okay, tak ada orang yang buat 60,000. Saya nak minimum seorang, tapi untuk make sure saya tak tahu siapa lah. So semua orang kena buat 60,000. Okay, semua orang kena buat 60,000 untuk dapatkan diri seorang. Kalau 60,000, diri you akan jadi 2 manpower untuk saya. Okay, saya tak tahu yang lain. Saya tak ada strategi yang lain dah. Abang Hatta dah tarik handbrake. Saya tak sure dia sakit lah apa lah. Okay, lepas tu yelah, kita dia yang paling dekat pun ada 22,000, Haji Adi. Dia letak telefon dekat dalam bekal beras. Lepas tu kita call, kita message, dia tak boleh nak angkat, tak boleh nak reply kan. Itu je yang terdekat. Okay, yang terdekat dengan Haji Adi. Lepas tu Hatta. Saya nak push Hakimi, saya tak sure. Kalau ikut target pun bulan ni dia buat sampai 24,000 je, tak cukup 30. Dan kalau saya nak push lagi seorang, Abang Azmi belum dapat agent code. Tapi kalau dapat agent code dalam minggu ni, insyaAllah saya boleh push 30,000 daripada dia. Okay, so itulah. So sekarang ni siapa yang ada ni, Ami, Fiza dengan Bella yang paling terutamanya kena buat 60,000. Nas paling utama kena buat 30 dulu. Lepas tu baru pergi ke 60. Sebab saya nak ada orang yang dapatkan diri dia tu 2 manpower untuk KMU. Right, so saya rasa itu saja daripada saya. Good luck for this week. Alright, buat yang terbaik. Berilah banyak manfaat kepada orang di luar. Right, so kita jumpa nanti. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih bos.